dekat Instagram. Nanti tunggu kemunculan Dr. Aisyah kejap lagi. Mungkin lambat sikit. Ya. Ya. Okey, tak apa. Tak apa. Kita mulakan dululah. Kita mulakan dulu. Alright. Okey. So sebenarnya kan doktor, tentang child depression ni sebenarnya kami pernah bawa topik ni beberapa minggu lepas. Dalam 2 minggu lepas. 2 minggu lepas kan. Yeah. Dan feedback yang kami dapat daripada penonton sangat memberansangkan. Dan atas sebab tu juga hari ini kami menjemput doktor pakar psikologi sendiri ke dalam Parenting Pedas ni. Sebab ramai beberapa yang sebenarnya nampaklah dekat anak-anak yang anak-anak mereka ni berubah secara behavior, secara mental. Perubahan ni agak drastik lah sepanjang waktu pandemik ni. So Dr. Aisyah rasa macam mana? Waktu pandemik ni betul ke dia punya orang makin murung, betul ke? Sebab pandemik ni? Sebab lifestyle kita masa pandemik ni berbeza kan. Memang pasti dia memang memberi kesan psikologi. Memang ramai yang ada masalah emosi. Betul. So bukan terhad kepada yang dewasa je merasakan perubahan tu, tetapi kepada kanak-kanak juga, and especially kanak-kanak sebenarnya, betul tak? Ya, betul. Ya. So hari ni alhamdulillah kami bersyukur sangat sebab Dr. Sudi menerima jemputan kami untuk bersama-sama berkongsi tentang child depression, sebab ramai sangat viewers kami yang sedang dalam mencari jawapan untuk persoalan-persoalan yang kita pernah kongsikan selama ni. Alright. Okay. Alright, doktor. So I will start with the first question, boleh? Boleh. Alright. So doktor, apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan child depression ni? Dan sejauh mana kanak-kanak boleh kemurungan? Sama tak kemurungan kanak-kanak ni dengan kemurungan orang dewasa? Selamat petang semua. Saya harap suara saya ni jelas didengar oleh semua di sana, ya. Jelas, alhamdulillah. Saya introduce sikit dah diri saya. Saya Dr. Nur Aisyah Rosli. Saya adalah child clinical psychologist. Kepakaran saya adalah membantu ibu ayah di luar sana yang risau dan takut dengan perubahan otak, emosi dan tingkah laku anak mereka yang tidak seperti kanak-kanak yang lain, melalui ujian psikologi ataupun IQ test yang akhirnya mereka ini akan berikan diagnosis dan intervention yang tepat untuk membantu mereka improve kehidupan mereka. Bercakap pasal depression di kalangan kanak-kanak. Sebenarnya kalau kita faham definisi kanak-kanak ni, bawah 18 tahun adalah kanak-kanak. Sudah pasti ramai sangat kanak-kanak mengalami depressions. Malah kalau kita katakan peringkat bayi, infant yang umurnya 7 bulan pun mengalami depression sebenarnya. Apatah lagi yang umur 5 tahun, yang 8 tahun, memang mereka ini mengalami depression. Kalau kita tengok simptom antaranya ialah kita tengok ikut peringkat. Kalau yang bayi tu dia meragam, susah tidur malam, lepas tu dia mudah tantrum, kita try to comfort pun dia memang tak jalan jugalah, kemudian tu kalau yang dah besar sikit, yang 6 tahun 7 tahun, perubahan tingkah laku daripada kebiasaan, perubahan rutin, antaranya mereka menangis tanpa sebab, duduk dalam bilik seorang-seorang, mood, boleh jelas dah macam dah terputus Raja. Terputus, jelas. Itu secara umum lah, apa maksud depression tu. Maksudnya remaja pun dikira sebagai kanak-kanak, tergolong dalam kelompok kanak-kanak juga. Betul ke? Dr. Aisyah, are you still there? Ya. Okay. Alright. Tadi soalan tu saya tak jawab satu lagi part tadi. Perbezaan
Ya, perbezaan. Depression di kalangan kanak-kanak dan orang dewasa ni sebenarnya tak banyak beza sebab mereka ni berkongsi simptom yang sama, ya. Contohnya simptom murung, moody, rasa anxiety, rasa anxious, berdebar, takut, susah nak tidur malam, ya. Kalau kanak-kanak tantrum, kita pun gelisah juga. Mood kita tak stabil. Ya. Ya, betul. Cuma Sebab kanak-kanak ni kalau kita tak tahu, kita tak, kalau kita tak betul-betul mengenali simptom depression di kalangan kanak-kanak, kita tidak akan tahu mereka ni mengalami depression. Kalau orang dewasa kita tahu sebab mungkin mereka akan dia boleh bercakap kan, boleh kongsi kan. Kanak-kanak ni susah, terutamanya yang umur 1 tahun 2 tahun ni. Sebab mereka tak banyak perkataan lagi ke macam mana? Mereka tak boleh nak meluahkan lagi? Okey, sebabnya kanak-kanak ni dia tak tahu apa yang kanak-kanak ni actually dia tak tahu apa yang sedang dialaminya. Mereka pun tidak tahu perkataan depression. Dia tahu macam tak seronok, dia tak happy. Biasanya kanak-kanak secara umumnya kita tengok dunia kanak-kanak ni ada 2 tau. Pertama, kalau kanak-kanak ni cukup makannya, dan kedua dia enjoy bermain. Tetapi melalui permainan pun kita boleh tengok kalau kanak-kanak ni depressed. Biasanya kalau dia enjoy, dia senang hati, dia akan main dengan cara yang betul lah. Tapi kalau dia dalam keadaan depressed, trauma, dia akan main dengan cara yang tak sepatutnya. Dia akan agresif, dia suka baling, dia cepat nak marah. Ada beza lah kalau kita teliti betul-betul sebenarnya. I see. Tadi doktor sebut pasal infant pun boleh depression. Maksudnya seawal 7 bulan pun dah boleh depression. So adakah macam kalau kita nampak baby tu menangis, Betul. dia tengah depressed? Atau tak semestinya macam tu? Ke macam mana? Okey, saya kasih contoh kes lah yang saya kendalikan ya. Okey, ada 2 kes sebenarnya. Satu kes ni infant di abuse. Dia abuse di rumah pengasuh. Bila kita buat terapi, kemudian kita baru detect dia ada trauma, dia depressed sebab dia di abuse. Satu lagi bila berlakunya penceraian ibu ayah. So sebelum berlaku perceraian adalah fasa-fasa pergaduhan, domestic violence. Jadi baby dia faham, dia tahu ya apa yang berlaku. Kita jangan pandang remeh, jangan underestimate budak-budak kecil, baby-baby. Dia orang lagi alert, dia sangat sensitif emosinya. Dia tahu sesuatu yang tak kena dengan ibu dan ayah. So dia akan terkesan, dia akan merengek. Sebab saya banyak buat kes mahkamah, kes penceraian. Jadi saya selalu melihatlah toddler yang bawah umur 5 tahun, yang ada 2 tahun dan setahun lebih ni mengalami keadaan depression ni. I see. Okey, doktor, saya pasti masa pandemik ni ada kenaikan atau kadar kenaikan berlaku di kalangan kanak-kanak yang kemurungan ni. Betul tak, doktor? Sekali soalannya tu maaf Okey, tak apa. Tak, maksud saya betul tak disebabkan oleh pandemik ni kadar masalah kesihatan mental di kalangan kanak-kanak ni meningkat? Doktor terima lebih banyak aduan tentang kemurungan kanak-kanak ni sebab pandemik ni, betul ke? Ya, betul. Bukan saja dekat Malaysia, di luar sana pun bila kita melalui pembacaan kita tengok ramai yang kanak-kanak dah start depressed semasa pandemik ni, semasa COVID ni. Okey, so boleh tak doktor share beberapa keadaan atau beberapa kes yang doktor pernah handle yang contoh-contoh kes kemurungan kanak-kanak disebabkan oleh pandemik ni? Boleh tak doktor share contoh dan mungkin apakah punca-punca yang menyebabkan anak-anak ni murung disebabkan pandemik ni? Okey, salah satunya ada satu kes yang mana kita fahamlah dengan keadaan online ya. Okey, sebenarnya pada saya lah kita tak salahkan belajar secara online. Tetapi environment di rumah tu mungkin kurang sesuai ya. Sebab kadang-kadang ada yang klien yang datang mungkin keadaan rumahnya yang keluasan rumah tu agak terhad. Adik-beradik ramai ya.
Jadi mereka ni dah start dah, orang kata nak kena share device, laptop, handphone kan itu pun salah satu keadaan membuatkan budak-budak ni depressed sebab di kalangan kanak-kanak ni ada juga yang jenis perfectionist. Dia nak betul-betul follow online, dia betul-betul nak buat satu-satu ya. Jadi ada satu tekanan untuk kanak-kanak ni sebab kena berkongsi pula dengan orang lain ya. Okey, aspek yang lain ialah aspek parenting. Dari segi ibu bapa ya. Ibu bapa pun cepat sangat tak boleh nak kawal emosi. Kurang sikit sabar. Bila dah anak kita 24 jam, 24/7 dengan kita baru dah nampak A to Z tingkah lakunya tu. Jadi tekanan daripada parents pun tak terkecuali juga buat kanak-kanak ni depressed. Maksudnya tekanan daripada parents yang macam stuck di rumah bersama dengan anak-anak tu pada waktu yang sangat panjang tu pun boleh menyebabkan efek lah, tekanan tu daripada parents tu pun akan bagi kesan kepada anak-anak. Ya, sebab kita tengok bila berlakunya PKP, bila study online di rumah parents pun dah ada extra tugas sebenarnya. Tugas sebab dia kena memantau anak-anak ni dengan kelas online, dengan homework Google Classroom dan sebagainya. Jadi parents ni kebanyakannya mereka work from home. Ya, saya pun difahamkan apabila work from home ni bos suka kasih banyak kerja. Itu pun tekanan. Sebab dia macam tak ada limit, macam tak ada pukul 8 sampai pukul 5. Kan? So dah kata online tu jadi parents ni kita pun tak salahkan. Bila saya dengar kisah klien kan, mereka pun tertekan juga. Cuma anak-anak ni lah jadi mangsa keadaan kadang-kadang tu ya. Okey. Jadi yalah disebabkan work from home ni, majikan mungkin tak rasa sesuatu tu boleh overload sebab kita dekat rumah kan, kita tak ada travel time untuk ke office dan sebagainya. So workload sendiri menyebabkan tekanan kepada parents dan anak pun tertekan sebab susah nak adjust dengan suasana belajar yang baru secara online ni. Betul, tapi kita tak boleh nak salahkan majikan juga 100%. Betul sebenarnya memang semua orang pun tak bersedia kan. Cuma orang kata cuma kan dalam keadaan macam ni dalam rumah kita ni ada kanak-kanak. So kanak-kanak ni dia belajar daripada dua aspek tau. Satu through observation, second one is the imitation. Dia imitate balik. So dia akan observe macam mana ibu ayah ni deal dengan masalah. Adakah kita ni mengamuk, adakah kita menggunakan kata-kata yang kesat, adakah kita menghempas-hempas barang. So dia akan observe, dia rasa takut dan anxious. Itu boleh menimbulkan rasa takut, rasa depressed, perasaan depressed. Satu lagi, dia akan imitate perbuatan ni. Untuk jangka panjang, anak-anak ni bila dia pun duduk dengan ibu ayah 24/7, dia pun boleh tengok perangai ibu ayah ni macam mana. Kan? Jadi dia akan tengok, kalau nak solve problem, kena tinggi suara, kena marah. Jadi dia imitate benda yang sama supaya dia lebih dominan. That's why lah kanak-kanak ni nak senarkan pada saya kan resepi. Kalau kita nak anak kita agresif dan depressed, senang je. Saya ada resepinya. Contohnya kita marah anak kita tu setiap hari, kita kritik dia, kritik semua benda, salah dia ke apa, kita jangan puji langsung. Ya, kita lebih cepat lagi kalau kita pukul dia. Tangan kita ni cepat mencubit, tampar kan. Saya kasih masa 2 bulan. Consistently buat macam tu, confirm lepas tu agresif dan depressed. Itu yang doktor bagi selama 2 bulan. Kalau yang bertahun-tahun buat macam tu, wow. Betul tak? Ya, betul. Betul. Doktor, saya teringat yang bertahun-tahun lagi lah. Saya ada teringat satu pepatah yang saya pernah baca dalam satu buku. Dia tulis kalau kita kritik anak
ataupun layan anak dengan kekerasan secara melampau-lampau, anak tu takkan stop sayang ibu bapa, tapi dia akan stop sayang diri sendiri. So apa pendapat doktor? Okey. Okey, kita mengkritik ni sebenarnya kita membina low self esteem anak-anak. Sebab kita kritik, kita tidak memuji. Sebenarnya kan budak kalau dia cuci tangan lepas makan pun kita kena puji tau. Nampak biasa kan? Sebab buat kita tu. Kita contohnya dia cuci tangan, oh bagusnya abang, wangi bersihnya tangan dia cuci, bagus. Lagi dah bersih, dia cuci bersih-bersih, dia letak sabun. Indirectly kita nak cakap cuci tangan bersih-bersih. Okay, dia kan sebenarnya kalau kita mengkritik, kita akan melumpuhkan emosi anak ni. Kita buat budak down. Kita buat budak low self esteem, low self confidence. Dekat mana kita nampak ni? Masa dia belajar nanti, bila dia umur dah lebih 10 tahun, kita nampak kan biasalah dalam environment kita, anak kita pemalu lah, pendiam lah, sangat-sangat introvert, takut-takut. Okay, mana dia belajar benda ni? Dia belajar semasa dia berumur 5 dan 6 tahun. Pada masa umur tu sangat penting sebab umur ini adalah umur di mana seseorang kanak-kanak tu membina personality dia, identity dia as a person. Jadi apa pun yang kita expose dengan anak kita di bawah umur 7 tahun ni, dia sangat serap, dia akan ikut balik. Sebab kasih sayang tu memanglah dia masih, anak akan sayangkan kita sebab dia nampak kita kasih makan, kita menjaga. Tetapi saya jumpa ramai klien saya yang dewasa yang memang sayangkan ibu ayahnya tetapi merasa ada unfinished business sebab mereka menjadi seorang yang pemarah, seorang yang agresif, seorang yang tak hilang, yang mudah hilang sabar sebab dia belajar, dia imitate parenting, parents tu sendiri. Wow, ini sesuatu yang kami sendiri pun baru tahu ilmu baru. Pada usia 5 ke 6 tahun, di bawah usia 7 tahun tu adalah di mana kanak-kanak ni mula membina karakter. Dia, membina karakter. Melalui imitation terhadap apa yang dia tengok di depan mata dia. Yalah, betul saya lah. Saya tambah sikit boleh tak? Silakan doktor, silakan. Okay. Kalau nak faham konsep tu kan, dia macam ni lah. Kita ni dah dewasa kan? Kita dalam umur 20-an, 30-an semua Okay, kita tengok kawan-kawan kita yang mana yang suka berkongsi makanan. Dia bawa sikit je tapi dia panggil satu office tu, jom rasa sikit, siapa nak rasa sikit, seorang sikit. Okay. Dan satu lagi kawan kita yang kedekut, yang berkira sangat kan. Adalah wujud lah tu kan. So kita tengok mana datangnya behavior tu. Kan. So, itu daripada parenting lah. Mana dia expose oleh ibu ayahnya tu. Sebab masa kecil, kalau kita jenis yang penyayang dengan kucing katakan, kan kucing lalu kat belakang rumah tu kan, kita kasih makan. So anak kita yang kecil ni dia akan nampak dan dia ikut benda yang sama. Tingkah laku yang sama. Dia berkongsi. Dia belajar tentang caring. Dia belajar tentang empathy dekat situ. Tapi kalau kita nampak kucing, kita tendang, kita balik dengan batu, so anak kita akan membesar jadi macam tu. Besok jangan nak salahkan anak pula. Kita punya behavior tu tak pantau. Macam tu. Dia reflex tu sebenarnya. Maksudnya memang fitrah kanak-kanak tu sebenarnya penyayang. Sebenarnya ada empati, penyayang, kemanusiaan tu sebenarnya memang ada. Tapi disebabkan oleh apa yang dia nampak depan mata. Apa yang dia nampak daripada ibu bapa dia, benda tu semakin lama semakin menghakis lah. Ya, menghakis sifat sendiri jadi dia. Ya, sebab dia belajar daripada environment tu sendiri. Environment dia, di mana dia berada tu. Wow, maksudnya sekarang ni orang pertama yang perlu dipantau dalam keluarga tu bukanlah anak, diri kita sendiri. Ya, ibu bapa, betul. Diri kita sendiri sebenarnya. Wow, setuju. Setuju, saya setuju sangat. Saya sebenarnya macam excited dapat tahu info-info yang baru. Doktor, saya ada satu soalan. Boleh ke I tanya? Ya, silakan. Kan tadi doktor cakap okey sebab pengaruh ibu bapa, disebabkan oleh environment. Bagi doktor, pengaruh ibu bapa dengan environment ni sejauh manakah? Maksudnya berapa, kalau boleh, mungkin doktor boleh bagi peratusan ke? Mungkin 80% pengaruh ibu bapa tu terhadap perkembangan behavior anak ataupun disebabkan oleh movie yang dia tengok ke, YouTube ke, ataupun kawan-kawan ke, pergaulan dengan kawan-kawan. Basically ratio dia.
memang peratusan kalau ikutkan secara umumnya ibu bapa ni lebih mempengaruhi anak-anak ni daripada yang TV. Sebab ibu bapa ni dia close contact orang pada rapat tadi dan juga two way communication, interaction dengan ibu bapa ni tadi lebih lagi. TV tu TV, dia one way communication. Dengan kita ni sentuhan pun kita, eye contact pun dengan kita, dengan ibu bapa kan. Jadi anak memang akan dapat secara langsung dengan ibu bapa ni. Tetapi kalau ikutkan kajian, kajian psikologi, dia kata genetik pun menyumbang juga. Apa yang saya tengok genetik yang saya jumpa lah dalam kes-kes saya di klinik ni, kalau sifat pemarah, sifat pemarah tu memang cepat dapat tu, genetik tu. Kalau dia kata datuk dia pun cepat marah, ayahnya pun cepat marah, dia pun pemarah juga. Itu memang selalu saya jumpa dari segi itu. Dan juga anxiety. Tapi yang banyaknya pemarah lah ni anger ni. Itu memang nampak sangatlah genetik ni ada kat situ. Maksudnya pemarah ni pun penyakit keturunan jugalah. Boleh dikatakan. Tapi boleh disembuhkan. Boleh dihilangkan. Kita kalau boleh behavior yang negatif ni kita tak nak jadikan satu keturunan tak nak pass generation by generation. Betul. Kita nak kena stop. So kita kena ada awareness. So bila sampai level kita nak stopkan pemarah tu. Kita tukar parenting style kita. Kita tukar mindset kita. Maksudnya kalau kita lah pemarah tu, make sure kita adalah orang yang terakhir dalam generasi tu yang pemarah. Untuk pemarah. Betul? Ya, lebih kurang macam tu lah. Okey, doktor. Kita ada soalan daripada viewers kita. Boleh saya bacakan? Okey, silakan. Okey, doktor, anak saya baru je diagnose autism. Ketika PKP dia lebih agresif. Dia kerap memukul saya and adiknya. Jika sebelum ni dia tak sebegitu. Kenapa ya doktor? Dia dalam fasa stres ke doktor? Ya. Okay, alright. Terima kasih Afifah Safira ni. Saya boleh nampak soalannya. Okay, bagus soalan tu ya. Bagus sangat soalan tu. Okay, sebenarnya apa yang berlaku kepada kanak-kanak yang autism ni ialah, okay, mereka ni kita kena faham simptomnya. Kalau kita tahu salah satu simptom kanak-kanak autism adalah dia ni sangat rigid. Rigid tu maksudnya mereka ni tak boleh berubah suasana tau. Dia dah ada satu rutin. Okay, kalau katakanlah selama ni mungkin umurnya 4-5 tahun macam tu. Mungkin selama ni pagi dia dah ada rutin dia. Begini, pergi kelas, OT, mungkin pergi speech therapy, mungkin pergi ke taman. So bila PKP, dia punya environment tu dah terbatas. Dia ruang tamu, di dalam bilik. Jadi mereka ini akan tantrum. Dia tak selesa. Dia nakkan satu environment yang konsisten. Mereka sangat sensitif dengan perubahan sebab dia orang ada masalah adjustment. Dia nak adjust tempat. Itulah sebabnya kenapa kanak-kanak yang ada masalah autism ni dia agak dia agak tantrum. Saya selalu dapat kes-kes macam ni. Sebab berubah jadual. Rutinnya berubah. Sebab tu dia tantrum. Samalah dengan kita orang dewasa yang tak ada diagnosis. Kita rasa tak selesa kan? Ke depan, ke belakang, naik atas, turun bawah kan? Tak ke mana-mana, tak boleh nak pergi mall kan? Tak boleh nak pergi kedai macam biasa, takut-takut kita nak keluar. Samalah dengan kanak-kanak autism. Sebab masalah rigidnya tu. Masalah dia punya personality as a kanak-kanak autism yang susah untuk berada dalam satu tempat dan tidak berada, terkeluar daripada rutin menyebabkan kanak-kanak ni dia stres. Adakah benda ni boleh dikaitkan juga dengan anak-anak atau orang dewasa yang perfectionist? Okay, perfectionist ni adalah satu masalah personality. Perfectionist ni personality. Kita tengok level lah. Kita pun perfect juga. Kita contohnya kalau kita bangun tidur je, kita mesti nak make sure kata kita berkemas. Betul. Kita ada pun satu lagi PL, kalau kita sebelum tidur malam, kita nak kena kemas rumah. Dapur kena bersih. So besok bangun pagi, otak kita, orang kata mata kita tengok indah, cantik, otak pun rasa relax pagi kan. Okay, itu mungkin satu perfectionist yang boleh diterima lagi. Tetapi dia tengoklah, perfectionist ni satu sikap lah. Sebab kita faham bila pandemik ni duduk di rumah sahaja, tak keluar. So orang perfectionist ni boleh buat kerja lain. Perfectionist dari segi tugasan, dari segi organize dia punya schedule.
boleh buat kerja online secara berjadual. Banyak kita kategorikan. Perfectionism sangat umum lah. Ya. Sangat see. umum Okay. sebenarnya. Okey doktor, penerangannya Okey doktor, terima kasih. sangat ya. Sangat jelas lah untuk kami. Jelas, sebab betul. Okey, so Kita nak baca satu lagi ke soalan daripada viewers? boleh kita baca satu soalan lagi daripada viewers, boleh doktor? Okey, boleh. Okey, daripada Puan Mariam Nazira ni doktor. Okey, salam doktor. Maaf baru dapat join, anak saya girl umur 2 tahun 3 bulan. Kadang-kadang dia suka gigit saya tanpa sebab. Tengah gurau-gurau kadang dia gigit. Teacher bagi tahu kat taska pun dia ada gigit kawan tanpa sebab. Adakah dia stres? Ramai juga Okay. Alright. Waalaikumsalam Mariam. Okay, saya biasanya kalau dapat umur macam ni, soalan pertama saya akan tanya dulu. Kanak-kanak ni umur 2 tahun 3 bulan. Okay, ini adalah satu umur yang sangat sesuai untuk kita nampak simptom autism. Kalau ada. Okay, kalau ada. So kita assume lah mungkin anak Puan Mariam ni tak ada masalah autism ya. Okay, sekarang ni dia punya isu adalah behaviornya yang suka menggigit. Okay, kita nak tengok. Gigit ni adalah satu tingkah laku yang dia belajar somewhere. Takkan tiba-tiba dia lari-lari dia gigit. Okay. Kita tengok balik parenting kita. Ya. Sebab ni ada satu kes macam ni hari tu. Datang kat sini. Tapi anak-anaknya umur 4 tahun. Serupa macam ni. So saya kata, okay, tengok balik environment. Masa kita bergurau dengan anak kita tu, masa kecil, ada tak kita main gigit-gigit? Kadang-kadang kita kan nak kan macam-macam style kita bergurau senda dengan anak kan. Maklumlah kecil-kecil, comel apa, kadang-kadang kita gigit pipi dia, kita gigit hidung dia, kita gigit jari dia. So, kita menunjukkan rasa geram dan sayang dan suka sebenarnya. Lepas tu dia pun gelak-gelak kan. So, berkemungkinan dia membuat perlakuan yang sama pada kawan-kawan. Dia nak bermain, dia nak berinteraksi tapi cara macam tu. Sebab ini kes saya tau. Kisah benar klien saya. Memang betul macam tu. Mungkin Puan Mariam boleh tengok balik macam mana kita bergurau senda dengan anak kita yang 2 tahun lebih ni. Ya, mungkin daripada situ ya. Tetapi gigit sebab stres ni, kita tengoklah dia gigit ni, adakah dia menangis, dia tengah mengamuk, dia tantrum, dia bergigit. Itu memang dia tengah stres jugalah. Mungkin bersebab, mungkin dia tak sihat, mungkin dia nak susu, mungkin dia diabaikan. Banyak sebab boleh berlaku. I see. Doktor, saya pernah baca tentang gigit-menggigit ni. Saya pernah baca bila anak ni suka menggigit ataupun gigit tak pasal-pasal gigit ni kan, dia ada kena mengena dengan masalah sensory, di mana saya pernah baca satu term ni, proprioceptive input. So mungkin doktor boleh terangkan ada kena mengena ke tak? Okay, kalau kita tanya kepada OT pun, saya rasa kebanyakannya akan bersetuju lah. Memang akan ada juga disebabkan oleh masalah sensory. Tapi kanak-kanak ni kan, kita tidak boleh, kalau kita nak kasih pendapat, kita tak boleh tengok pada satu aspek tau. Kita kena rangkum banyak info. Sebab itu, kalau klien-klien saya, kalau isunya pasal gigit saja, saya akan bercakap dengan klien saya dalam sesi diagnostik ni ke interview session tu, 1 jam lebih. Sebab saya nak confirm kan, daripada mana asal usulnya gigit ni. Sebab kita nak tengok, adakah masalah ni mengganggu rutin kehidupan ibu dengan anak tu. Kalau mengganggu kehidupan, kita nampak macam lain je kan. Itu memang ada isu lah. Tapi kalau yang umur 1 tahun lebih atau nak umur 12 bulan ke, dia mungkin orang kata nak tumbuh gigi. Macam-macam kemungkinan ada kan. Okay. Ashraf, carry on with the next question. Next question. Yeah. Alright. Okay doktor, saya teruskan dengan soalan yang seterusnya doktor. Okay, so dalam keadaan yang memaksa anak ni untuk menyesuaikan diri, belajar secara online, which is PKP dan sebagainya ni kan, boleh bagi kesan negatif kepada emosi dan mental anak-anak tak sebenarnya? Sebab yalah, dia terpaksa buat dalam keadaan yang terpaksa. Macam tu. So macam mana kita nak minimize kan, nak kurangkan sekurang mungkin lah kesan tersebut tanpa kita perlu hentikan anak daripada belajar secara online ataupun hentikan bersekolah.
Okey, memang kita dengar pun banyak pendapat tentang hal ni belajar online, anak-anak tertekan Okey, saya nak bercakap pasal untuk yang bawah 10 tahun lah senang Yang remaja yang sekolah menengah tu mereka lebih independen. Mereka lebih tahu lagi dia orang pun dah ada dia punya komputer sendiri, dia dah ada punya handphone. So dia orang boleh duduk diam-diam dalam bilik buat okey. Untuk yang kanak-kanak yang sekolah rendah ni, khasnya bawah umur 12 tahun, 11 tahun sebenarnya mereka pun nak kena belajar sebenarnya Kita selalu bercakap pasal macam mana kita nak mengelak anak ni daripada stres disebabkan belajar online. Tetapi sebenarnya kita pun mesti ingat stres itu perlu dalam hidup. Kenapa perlu dalam hidup? Sebab kita kena belajar problem solving. Macam nak selesaikan masalah, macam mana deal dengan emosi kita. Sebab stres, depress ke, sedih ni adalah emosi yang Allah cipta, yang Allah berikan kepada kita untuk merasai itu. Itu nikmat juga tu, ada perasaan tu. Okey. Berbalik, berkaitkan bila kita faham tu, kita kaitkan dengan online tadi, kita tengok masalahnya ialah mereka ni susah nak fokus depan dengan komputer. Susah nak fokus sebab saya pernah tengoklah, saya sendiri pun ada pengalaman untuk anak yang umur darjah 2, darjah 1, bila dia buat matematik dalam online, tak salah, cikgu memang dah main peranan yang terbaik, perfect. Untuk kita, untuk ibu bapa dengan anak-anak, dia akan tengok tau. Anak-anak ni boleh faham ke bila kita belajar matematik tu dalam online, dekat komputer macam ni? Dia susah nak dapat sebab dia kena macam mana pun secara kata apa, one to one lah, nampak? Sebab budak-budak akan tengok ke tempat lain. Budak-budak kalau ikut dalam psikologi, dia punya ketahanan untuk fokus lebih kurang dalam 25 minit ke 40 minit. 20 minit paling cantik lah untuk yang umur 7 tahun, 8 tahun. Lepas tu dia ke lain dah. Kan? Jadi kita kena ambil kira benda tu juga. Dan sepatutnya lah ini antara yang saya advise lah pada ibu ayah. Kadang-kadang kita terpaksa miss juga kelas-kelas online ni. Terutama yang muda-muda kan. Yang tadi yang darjah 1, darjah 2 kadang-kadang tak terikut. Lepas tu kita nak force anak, cepat duduk kat depan ni, budak dah menangis. So kita tak sedar benda tu sekejap je. Online tu sekejap. Tetapi kesan emosi budak dipaksa belajar, budak dah tak tengok benda ni satu yang fun, dah tak seronok dah belajar ni. Kan tetapi ada juga sekolah yang dia selang-seli. Dia ada buat macam Google Classroom, lepas tu dia ada juga sekali-sekala buat online. Itu lebih baik lah daripada everyday kanak-kanak kena mengadap. Sebab tak tertahan dia. Dia tak boleh nak disiplinkan diri dia. Saya tak salah kanak-kanak Saya kadang-kadang, sebab saya ni psikologis, saya membela situasi kanak-kanak. Saya tak sampai hati. Mereka ni dipaksa oleh ibu ayah. Sebabkan ibu ayah risau. Mereka ni dapat WhatsApp. Masing-masing semua hantar WhatsApp. Oh, anak saya dah siap. Ahmad dah siap. Aminah dah siap. Semua nervous. Itu yang sebenarnya pun. Tapi kalau anak kita termiss pun 1, 2 belajar, it's okay. Sebab bukannya besok nak jadi doktor, bukan besok lusa nak jadi peguam. Prosesnya sangat panjang. Kadang-kadang we have to be rational lah sebenarnya. Rational supaya anak kita ni tak stres. Lepas tu ada juga yang jadi stres sebab kerja yang terpaksa print kan. Nak kena print tu satu masalah sikit lah Jadi banyak faktor. Tetapi saya nak katakan sebagai cara clinical psychologist, jangan tekan anak sangat-sangat. Sederhana, relax. Mana yang anak boleh ikut, dia ikut. Kita ni anxious sebab handphone dekat tangan kita, WhatsApp group sekolah, kelas dekat tangan kita, so kita nampak siapa yang dah siap, siapa tak siap. Itu yang kita tension. Ditambah pula kita pun ada kerja kita yang office punya kerja yang di rumah. Lagi double stress kita. Ingat anak-anak ni bila dia dah depressed, susah nak undur tau. Apatah lagi kita orang tua pun dah depressed, susah kan? Nak solve Ini kan pula kanak-kanak. Hanya sebabkan COVID dan kita kena online, pasal-pasal dia dapat depression percuma saja. Okay. Betul-betul. Doktor, saya sangat tertarik dengan bila doktor cakap ibu bapa hari ni takut bila anak miss satu kelas tu, rasa macam anak ketinggalan semua benda. Tapi kalau sekali anak tu dah tercalak emosi dia, kesan dia tu bertahun-tahun kan doktor. Maksudnya betul. Ada apa yang lebih penting daripada mental health lah sebenarnya.
Ya, So betul, bapa betul. yang belajar macam mana nak chill. Macam mana nak Chill macam mana sikit. nak Bertenang. bertenang. Ya, nak bertenang. Ya. Sebenarnya Kita lah kena rasional sebenarnya. Kita yang kena rasional, betul. sebenarnya yang tertekan disebabkan anak tak catch up dan sebagainya, itu bukan anak tu. Parents tu yang tertekan sebenarnya dan melepaskan tekanan dekat anak. Itu Dan sebenarnya. macam doktor cakap tadi lah, bila tengok WhatsApp group, oh orang ni dah hantar homework, orang dia ni dah rasa hantar, orang ni dah hantar. intimidated. Yes. Rasa intimidated tu yang Kan. akan memaksa anak tu untuk terus mengikuti kelas online yang dia sendiri tak rela untuk teruskan. To join. Yeah. Yes. Dan doktor, saya pernah share satu case masa kita punya last session tentang bercakap tentang child depression ni, di mana ada seorang guru tadika mengadu kepada saya tentang seorang bapa kepada anak murid dia menampar anak dia depan masa tengah online class tu, dia tampar anak dia. Sebab anak dia tak fokus masa belajar. So jadi guru tu terkejut lah tengok tindakan bapa dia kan, sampai macam tu sekali untuk memaksa anak dia duduk diam supaya dia boleh join kelas tu. So maybe doktor boleh bagi pendapat sikit on this. Okay. Saya suka soalan tu Okay, macam ni. Sebenarnya kan kita jangan terlupa pula ya. Kita ni bercakap pasal typical child. Kanak-kanak yang tak ada diagnosis. Ramai di luar sana kanak-kanak yang ada masalah ADHD ataupun dan juga inattentive, hyperactive inattentive. Lagilah mereka ni ada masalah. Dan tak kurang juga ramai kanak-kanak yang ada masalah anxiety. Anxiety ada 9 jenis anxiety. Salah satunya panic attack. Dia tak nak tengok dia tak nak buka kamera kan. Dia nervous, dia rasa macam dia sorang-sorang kat depan cikgu padahal ramai lagi kat dalam tu. Dia tak boleh nak imagine. Jadi kita ni sebagai kita ni pun kena aware benda ni lah bahawa kanak-kanak ni dia punya emosi, perceptionnya pelbagai. Okay? Yang pasal ayah tu melempang tu, saya rasa saya percaya 100% sebab ayah tu stres. Bukan sangat nak anak tu belajar sebenarnya. Tapi dia nak handle. Dia tak boleh nak handle. Ya. Lepas tu dia pun ada masalah peribadi juga. Masalah kerja juga di rumah tu. Ya. Dan satu lagi kita tengok anger kat situ. Macam mana kita solve problem, kita pukul. So anak akan belajar benda yang sama. Itu yang kita tak nak. Dapat pula cikgu tertengok pula kan. Jadi budak dah tertekan hanya sebab belajar tentang mungkin tajuknya buah apple contohnya tentang tajuk semut dah jadi isu dekat situ dan budak tu akan kenang. Kenangan ni yang kita tak nak. Kenangan sedih ni yang kita tak mau sebab kenangan yang negatif akan kekal dalam otak kita. Kenangan yang menyeronokkan tak kekal. Nanti bila dia besar dia akan terkenang. Teringat dulu masa kelas online bila orang sebut COVID, zaman-zaman ni dia membesar dalam keadaan COVID kan umur tadika dia masa fasa COVID ni berlaku. So dia akan ada satu kenangan pahit iaitu dulu ayah aku pernah lempang depan kawan-kawan dekat depan kamera kan. Cikgu nampak aku malu. Ingat kanak-kanak umur 4 tahun pun dah ada maruah tau. Dah ada harga diri dia sendiri. Dia tahu malu. Jangan sekali-kali mengaibkan anak depan orang. Jangan sekali-kali. Kadang-kadang saya pergi mall, saya tengok ayah, mak berkasar dengan anak, memanglah budak nak coklat lah, nak mainan. Tapi kita pun kononnya bertinggi suara kat situ. Menghalang, melarang, menegah anak dengan suara yang tinggi. Konon-kononnya biar orang tengok macam mana kita didik anak kita. Salah cara macam tu. Kalau saya tak melihat tu sebagai satu, bagusnya mak ayah dia cuba bertegas, tak nak belikan. Tapi saya akan tengok dari sudut, lah kesiannya mak ayahnya. Kenapa buat anak macam tu? Kesian lagi kepada si anak. Betul. Banyaklah. Bercakap pasal emosi ni memanglah takkan habis. Betul. Saya tertarik bila doktor cakap tadi kenangan yang pahit dan menyakitkan tu lebih melekat dalam kepala otak kita berbanding kenangan yang menyeronokkan. Kenapa tu? Betul. Okey, betul. Saya pun terfikir-fikir tau kenapa Saya dah dalam bidang saya dah 14 tahun. Wow. Saya dah bekerja dengan pelbagai bangsa. Dulu masa saya dekat US, saya bekerja dengan lebih daripada 20 bangsa, 30 bangsa saya tengok kan, saya tanya soalan yang sama, saya tengok kan mereka ni yang trauma, yang sedih, yang menangis tu yang lebih dikenang daripada yang ketawa. Tak ada siapa pun ingat bila masa first time dia ketawa besar. Tak ada siapa pun ingat pada ketika bila yang mereka sangat-sangat suka dan excited. Tak.
Saya percaya sebab macam ni. Bila kita tengok, kita ni manusia, bila kita lahir ke muka bumi ni, ini teori saya sendirilah. Saya minta maaf lah kepada mungkin yang pakar yang mendengarnya. This is from my observation lah. Daripada kes-kes klien saya tengok bila kita lahir ke bumi ni, mula-mula kita menangis kan? Kita tak ketawa, betul tak? Betul. Ya. Betul. Kalau Rajiah, cuba bayangkan Ashraf, kalau lah baby lahir ketawa, lari tak kita semua daripada ward tu? Kan So bila kita tengok dia menangis, dia menggigil kan baby, so kita bungkus dia, kita peluk dia senyap kan. Lepas tu kita lepaskan, bukakan towel, dia menjerit-jerit lagi, dia menggigil, muka dia ketakutan kan. Saya tengok teori saya sendiri, kanak-kanak belajar daripada tu lah. First kali adalah rasa takut tu. Emoti yang negatif tu. Ya. Jadi itu yang saya faham. Kemudian dia membesar mengikut acuan. Cantik macam Ayu kata tadi kan, tak ada masalah, semuanya elok sampailah environment yang mencorakkannya. Environment tu adalah ibu ayahnya, ataupun kalau tinggal dengan datuk neneknya. Kalau tinggal dengan uncle auntie tu, ataupun kalau tinggal di rumah anak yatim, di rumah keluarga angkat, mereka tu lah yang mencorak kehidupan dia. Barulah kita nampak dia punya proses-proses tu. Barulah kita tengok bila dia dah umur 20 tahun, siapakah budak ni sebenarnya? Bila umur dah 25 tahun, siapakah orang ni? Tengok balik belakang. Childhood dia sangat-sangat penting untuk kita kenal siapa orang tu sebenarnya. Yes. So maksudnya walaupun anak kita mungkin baru 4-5 tahun, tapi persekitaran yang kita sediakan untuk dia sekarang ni lah yang menentukan Siapa dia dia pada masa akan 30 datang. tahun, 50 tahun akan datang. Ya, pada usia dia 25. Yes, betul. Ashraf, maybe you want to Doktor, ada lagi soalan daripada salah seorang viewers kita. Okay. Liana Lia di FB. Okey, salam, nak tanya apakah tindakan saya, cucu saudara saya yang pernah saya jaga dia dulu mengadu di lempang bapanya sebab dia main-main sorokkan handphone ibunya. Alasan ibunya nak guna untuk tugas kerja dari rumah, work from home lah tu, katanya cucu saudara. Ibunya suruh dia rahsiakan tindakan bapa, tapi dengan saya dia luahkan apa yang terbuku dalam diri dia. Cucu saudara saya memang bijak luar biasa fikiran dia. Wow. So maksudnya dia suka sorokkan phone mak dia. Dia suka sorokkan. Kita boleh kongsikan apa yang mungkin Kenapa dia ada behavior yang macam tu? Ya, betul. Okay, itulah bila seseorang ibu ayah tu dia dah tak boleh nak bercakap saja, menegur dengan secara verbal kan, dia dah tak boleh nak kawal, tangan dia naik. Saya senang je, saya cakap terus terang kalau klien saya yang begitu, saya akan tanya, ibu ayah tu ada pengalaman tak kena pukul ditangankan oleh mak ayah sendiri? Dia mesti akan jawab ya. Betul. Pukul ni jangan sekali-kali, jangan kali pertama tu jangan buat. Jangan angkat tangan dengan anak kita. Sekali kita dah angkat tangan, kita akan rasa puas, sedap. Dan kita nak lagi. Kan? Dan agresifnya, kanak-kanak agresif. Kalau kita nak tambah lagi agresif ataupun nak develop agresif dalam diri dia ni, kita pukul lah selalu, terutama dekat muka ni. Ini ingredient yang sangat bagus. Kalau sesiapa yang teringin anaknya menjadi agresif, pukul anak tu selalu. Ya, betul saya cakap. Kadang-kadang kan kita nasihat tak boleh dah. Inilah pasal psikologi kan. Okey. Satu lagi, memang dia orang akan belajar. Dia akan belajar tingkah laku ini dan buat budak takut. Kita selalu, ibu ayah selalu yang saya tegur, klien-klien saya ni pun saya tegur tau dalam sesi saya ni. Saya akan cakap pada mereka, saya akan katakan ibu ayah terlalu sangat menggunakan authority power. Jangan letak authority power dalam rumah. Ya. Kita tak mau parenting kita yang menakutkan anak. Kita nak anak dengar kita, hormat kita sebab sayang, bukan sebab takut. Kalau takut dia tidak akan kekal. Dia akan macam, yelah dia buat hal sendiri je. Nanti bila dah besar, dia ada peluang untuk keluar rumah, dia tak ambil tahu sangat. Dia gitu-gitu je. Tapi kalau dia sayangkan kita, dia selalu bertanya khabar kita. Dia selalu kenangkan kita. Ya, kita tak mahu anak yang takut, kita nak anak yang sayang dan hormatkan kita. Jadi kita ni kena bijak lah. Dalam parenting kita,
ketepikan authority power. Tetapi mesti ada limit, mesti ada structure dalam rumah. Kena ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh dan mesti konsisten. Kadang-kadang kita ni garang, bukan main lagi nak pukul anak bagai. Tapi konsisten, parenting kita tak konsisten. Kita mengikut aja, ada masa kita okey, ada masa kita KO. Budak confused. Ya? Doktor, saya ada terima banyak juga tahu keluhan daripada ibu bapa tentang nak kawal marah, nak tahan tangan daripada memukul ni kan. Bila kita sendiri jadi mangsa pukulan ibu bapa dulu kan. Jadi kita pun dah develop panas baran tu mungkin. So sebenarnya bila kita sendiri adalah panas baran dan kita tak tahu macam mana nak let go benda tu. Ya. Itu pun efek lah kepada kita punya parenting style apa semua, cara kita react kepada anak apa semua kan. So apa mungkin the simplest way, nampak tak, the simplest way. The most simple way. The most simple way untuk bantu ibu bapa ni take the first step untuk kawal tu, untuk jangan pukul macam tu. Apa nasihat? Okey. Mula-mula sekali kan, untuk sesiapa ibu ayah yang dengar ni, yang dah pernah pukul anak, you kena start dengan satu mindset, kena stop. Kena kawal, tangan tu kena jaga. Jangan, kita kena, kalau kita nak anak kita kawal behavior, kita kena kawal juga emosi kita. Kita dah banyak tengok dah, bila parents boleh kawal emosi, bila temperature di rumah okey, baby kanak-kanak akan okey punya. Saya garanti, saya berani cakap 100% lah. Sebab saya biasa dengan parents-parents macam ni. Sebab tu saya berani cakap. Okey, mana-mana yang dah terlajak pukul, okey, hari ni, saat ini, berhenti, tukar. Anak-anak akan terkejut bila dia tengok, sepatutnya aku kena tengking ni. Sepatutnya mama dah tampar aku sekali. Kenapa tiba-tiba tak? Kasih anak terkejut sikit. Kejutan untuk anak. Tiba mama dah cakap perlahan aja, biasanya dia terus menjerit-jerit. Kan? Saya ada buat macam tu lah, adalah klien saya dia katakan dia rasa macam seronok tapi tertanya-tanya kenapa mama macam cakap perlahan sekarang ni. Lepas tu dia kata semalam dia terdengar mama minta maaf dengan abang sebab mama terkasar sebelum tu. Dia kata mama memang tak mungkin mama akan minta maaf dengan abang. Knowing her, tak mungkin dia kata. Wow. Jadi kan masa perubahan awal tu anak akan takut-takut tau. Dia kata ya betul ni mak ayah ni. Betul ke mak ayah saya ni? Dia akan ni. Tapi lepas tu dia akan excited. You dengar saya cakap ibu ayah bila you berubah sikit-sikit you akan rasa temperature di rumah dah okey. Anak-anak tiba-tiba akan start dengar cakap sebab dia excited tengok perubahan tu. Wow. Dia akan rasa lain. Percayalah, cubalah buat. Berhenti, ada satu mindset berhenti daripada pukul. Cakap dalam hati, aku tak nak lagi pukul anakku, aku tak nak benda ni tak elok, tak mahu, aku nak stop. Walaupun mungkin aku dulu pernah dipukul oleh mak ayah aku sendiri, kali ni generasi aku tak mahu dah pukul-pukul ni. Tak nak ini jadi satu orang kata keturunan pula. Suka memukul kerja kan. Kita yang kena betul-betul bertekad, berazam untuk stop. Jangan angkat tangan nak pukul. Angkat tangan untuk peluk. Angkat tangan untuk usap kepala anak. Usap kepala anak. Letak tangan kat bahu. Attachment macam tu boleh. Ini kita tak sentuh anak kita. Kita tak ada nak cubit pipi manja. Kita tak ada nak tepuk-tepuk bahu, tepuk-tepuk kepala tanda sayang. Kita terus slap. Ini menghancurkan hati anak. Sebab itulah kadang-kadang kita dengar anak ramai nak cepat besar sebab nak keluar dari rumah. Nak belajar betul-betul sebab nak masuk asrama, nak jauh daripada kita. Kita tak nak macam tu. Okey, betul. doktor. Saya sebenarnya nak tanya doktor tentang macam mana parents tu nak tahu sama ada anak dia ni kemurungan ke tak ke kan. Tapi sebab kita ada soalan kat sini yang macam ada kena-mengena. Maybe Ashraf boleh bacakan. Okey, kejap saya bacakan dekat FB ni daripada Puan Syafiqah Azhari ni. Okey, salam doktor. Saya nak tanya, kalau anak saya kalau saya tanya dia akan start garu badan. Bila ditanya dia garu badan. Okay. Tak boleh nak jawab. Adakah itu tanda yang tak betul? Kalau macam tu, macam mana saya nak ubah balik keadaan tu? Yalah, sebab kita orang dewasa pun kalau kita ditanya dengan soalan yang membuatkan kita resah, kita pun kadang garu kepala. Kan? Adalah
kita buat. benda yang kita buat, betul? Ya, so Mm-mm. mungkin doktor Mungkin boleh doktor- Okey, terima kasih Puan Syafiqah. Okey, waalaikumsalam. Okey, kalau tengokkan yang Puan cakap ni, yang Puan tulis ni, saya yakin dia ada anxiety. Dia anxious. Kenapa agaknya? Berapa tahun agaknya umur anak ni ya? Mungkin bawah 10 tahun kot ya. Kita anggaplah bawah 10 tahun. Dan Puan tengok balik, kenapa yang bila setiap kali kita cakap dengan anak kita dah jadi macam tu. Apa yang berlaku sebelum ni? Kenapa yang membuatkan dia stuck tak boleh jawab? Kenapa tiba-tiba badan yang tak gatal dah jadi gatal? Tak pasal-pasal tak tarik baju. Kan? Pernah tak kita sergah dia sebelum ni? Atau kita jerit kat muka dia? Sampai budak dah takut-takut. Kita ni mungkin kita tak tahu apa yang berlaku pada anak Puan Syafiqah. Tapi saya assume begitulah. Kalau kita tengok kenapa kanak-kanak tak ada keyakinan, ni dah contoh-contoh. Budak anxious. Kenapa sebenarnya? Kita tidak ajar anak kita untuk express emosi dalam keadaan yang positif. Kita tak ajar mereka untuk express emosi dalam keadaan yang kita mendengar, respon kemudian. Ini kan biasanya bila anak-anak mengadu, kita terus kenapa buat macam ni? Oh ni tak boleh, tu tak boleh. Itu memang lepas tu dia orang takkan dah share dengan kita apa-apa. Kita banyak sangat benda kita kritik. Kita dengar yang tak elok tu kita simpan dulu. Dengar dia cerita sampai habis and then kita bercakap dengan baik. Oh abang, tak sepatutnya begini. Kalau begini. Kita tunjukkan contoh. Kita demo. Jangan terus menghantam. Budak punya akal tak sampai. Kita bayangkanlah kalau kita ada line kognitif umur kita katakanlah 30-40. So budak tu baru hidup. Pendek je akal kognitifnya 8 tahun. Dia tidak akan capai akal kita yang 30-40 ni. Tapi kita sebagai seorang dewasa, kita boleh faham apa yang berlaku pada anak. Kita cuba belajar memahami. Kadang-kadang saya tengok yang mana berlaku dalam bilik sesi terapi saya ni, saya tengok ibu ayah tak kenal anaknya siapa. Ibu ayah tak tahu anaknya siapa. Sampailah saya jumpa ada satu kes dan banyak-banyak kes tu, anaknya umur 16 tahun, anaknya high functioning autism. Dia tak sedar pun. Dia tak perasan. Apa yang membuat sebab dia kurang perhatikan anak dia ke macam mana? Okey, sebab kita daripada kecil, biarlah orang dah start pergi hantar pengasuh, lepas habis pantang semua dah hantar rumah pengasuh, dah hantar pergi taska, semua kan So orang-orang luar ni, dia orang tak boleh menilai. Dia orang mungkin tak ada knowledge pasal high functioning autism. So sampailah bila ibu bapa ni, dah orang kata, dah terperangkap dalam PKP, dalam rumah, dia dah start nampak kelainan anak. And then bila masuk bulan 6 tahun lepas, kita dah start sekolah, so anak ni pula masuk asrama yang terkenal, kalau saya mention semua orang tahu. So cikgu-cikgu pun pelik, kenapa dia tak aktif? So dia pun datang sini, bila datang sini sebab kita di sini almost every day, almost every week kita memang diagnose orang dengan autism. So bila kita nampak tu, kita dah boleh nampak cirinya, simptom tu. Jadi saya kata ibu ayah perasan tak selama ni? Anak ni sebenarnya ada very mild autism, dia high functioning sebab dia speech very good. Belajar pandai sangat. Sebab belajar pandai dan cakap pun petah, jadi orang tak faham, orang tak perasan yang dia ada masalah autism. Jadi macam-macam lah karakter kanak-kanak ni yang kita tengok lah. Yang tu yang saya katakan ibu ayah tak perasan keadaan anaknya sebenarnya. Tak betul-betul pantau, tak betul-betul observe anak tu. Ya. Jadi sebenarnya ibu bapa ni perlu lebih memberi ruang lah untuk anak tu bercakap, anak tu meluahkan jadi diri sendiri. Dan parents ni sepatutnya practice to be the last person to speak. Maksudnya bagi anak dulu bercakap. Betul tak doktor? Before buat apa-apa keputusan. Kita ajak anak sekali berbincang, kita involvekan dia sekali. Barulah dia rasa macam dia belajar apa tu, berfikir tak. Rasa dihargai, dia rasa dia tu penting, part of the family. Tapi ada juga ibu bapa yang mengadu dekat saya kan doktor. Dia cakap macam mana saya ni bukannya banyak cakap sangat. Saya tak reti lah nak bergurau, nak buat lawak, nak bercerita dengan anak-anak. So saya pun diam je. So macam mana tu? Itulah dia karakter ni berbeza-beza. That's why bila kita tengok kita anak-anak pun okey kalau mak ayah tak bercakap banyak sebenarnya. Dia pun lagi suka daripada kena bebel. Sebab dia dah ada kawan. Dia dah ada kawan alam maya. Dia dah ada gadget, dia ada handphone.
Tapi cuba kita fikir, kita nak ke hidup macam ni? Kita nak seronok dengan anak-anak. Sebab tempoh masa kecil ni sekejap je. Lepas pada 15 tahun, dah masuk universiti, dah bye-bye. Masuk universiti, dia dah berkenalan, dia berkahwin, dah tak ada jumpa lagi dah. Sebulan sekali pun belum tentu lagi. Ya. Allah. So, momen ni lah, kita nak kena enjoy betul-betul momen ni. Manja-manjakan anak, walaupun ada limitnya lah. Kasih perhatian betul-betul. Itulah, sedih pula bila doktor cakap macam tu. Betul lah, betul juga. Sebab anak saya seorang tu. Dan saya pula adalah anak seorang tu. Ashraf ialah anak tunggal. Saya pun anak tunggal dan Apa lambat sikit kahwin tu? Itulah ya. Ya, betul lah apa yang doktor cakap tu. Sebenarnya waktu kita sedang melalui fasa parenting ni adalah waktu yang sepatutnya kita enjoy cukup-cukup, bukannya waktu yang kita sepatutnya stres. Yes. Waktu tu sebenarnya tak panjang, betul tak? Ya. Sebenarnya masa PKP hari tu ada juga family yang memang betul-betul enjoy, bersyukur dengan adanya PKP. Sebab dia orang betul-betul have fun. Dia tak kisah, dia tak apa gila-gila sangat kata online, dia orang follow setakat mana dia mampu. Ya. Memang betul-betul enjoy, hubungan lebih baik, bergelak ketawa, Kita jumpa juga orang macam tu. Betul, boleh kan? Yes. Mak ayah tak pernah main sama-sama, dah start main sama-sama. Jom seronok betul-betul. Ada. Tapi tak ramai. Tak ramai sebenarnya. Ramai yang milih untuk stres. Betul-betul. Ramai yang memilih untuk fokus kepada masalah. Instead of nikmat ni, masa kita bersama ni. Kan? Ya, betul. Ya, okay. Ashraf, maybe you ada soalan last question. Okay, doktor, soalan yang terakhir daripada kami, daripada pihak kami. Apakah langkah-langkah ataupun persediaan yang ibu bapa kena buat untuk refer anak kepada pakar psikologi seperti ke klinik puan dan sebagainya? Saya selalu promote untuk ibu ayah yang ada anak-anak umur 1 tahun 10 bulan untuk tengok simptom autism. Sebab sekarang ni sejak 2-3 tahun ni terlalu ramai sangat kanak-kanak autism. Yang paling kesian bila dah umur 4 tahun 5 tahun baru dapat diagnosis. Sedangkan simptom ni dah nampak masuk umur 1 tahun 10 bulan lagi. Kena bertindak cepat. That's why saya punya kempen jadikan autism test tu seperti imunisasi. Penting tau untuk tahu saja, untuk check. Okay, itu satu. Yang kedua, kalau kita tengok, ibu ayah tengok anak-anak ni dia punya rutin, kita tengok perubahan tingkah laku emosinya ni, kita kena bertindak cepat. Macam kenapa dia macam ni, kenapa macam ni? Kita jangan main agak-agak. Mungkin ada sesuatu yang berlaku. Terutamanya yang umur 12 dan 16 tahun, umur yang sangat luar biasa. Umur yang pelik. Masa ni lah dah start puberty issue lah, dah start isu dengan kawan-kawan dan sebagainya. Itu kena kasih perhatian. Kalau yang untuk umur yang 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun ni, kalau kita tengok common sense anak kita ni below than dia punya age, pemahaman dia below than dia punya age, itu mungkin ada masalah IQ. Jadi jangan tak agak-agak, jangan fikir anak kecil lagi, ini. Dapatkan perhatian pakar supaya kita boleh ajar, kita boleh bantu anak ni improve dia punya life. Betul. Tapi kadang-kadang doktor, ibu bapa ni dia tak tahu, dia nampak anak dia ni macam ada something wrong lah dengan anak aku ni. Tapi dia tak tahu nak pergi kat mana, nak jumpa siapa, kalau hospital kerajaan kat mana, kalau hospital swasta kat mana. Mungkin child psychology clinic ni nak masuk, nak cakap apa. So mereka ada macam ada risau sikit nak pergi tu sebab dia sendiri pun tak tahu nak ke mana dan tak tahu nak cakap macam mana. Betul. Jadi doktor boleh share sikit. Itulah kita pun dah ada media sosial kan. Kita pun ada common sense untuk fikir aku ada masalah anak aku ni, check psychologist. Kita pun selalu menyebarkan info-info dalam kita punya website dan juga IG serta FB tentang benda-benda macam ni lah. Semalam ada satu case interesting tau, sikit lah saya nak share. Ada seorang ibu ni, dia messagekan saya, anak dia ada masalah sembelit. Dia bertanya saya seolah saya ni adalah seorang doktor perubatan.
saya memberikan info yang sangat basic tentang itu daripada kita tidak membantu. Saya kata dari sudut psikologi mungkin juga berlaku masalah sakit perut dan sebagainya. Mungkin budak tu ada trauma dan sebagainya. Tetapi bila saya go through balik dengan dia, dia lebih pada masalah medical lah. Betul lah kata tadi, Ashraf dengan Raijah cakap tadi. Dia orang tak tahu nak pergi mana. Dia tak tahu kita ni yang mana satu masalah untuk doktor medical, yang mana satu untuk psikologis kan. Tapi kita pun sentiasa jugalah memberikan info-info supaya lebih ramai lagi orang ada awareness lah tentang kesihatan mental ni. So just pergi je ataupun okay, adakah possible untuk macam contoh saya lah, mak yang ada anak mungkin ada masalah behavior dan sebagainya, possible tak untuk saya macam PM doktor, lepas tu macam nak kata putus tu secara time tu juga. Sebab ramai okey. Kalau ikut prosedurnya, kalau tengok FB page kita Child Psychology Clinic by Dr. Aisyah, kita ada nombor phone situ, boleh kalau nak buat appointment boleh WhatsApp kita akan kasih appointment. Kita punya session based on appointment. Secara tak langsung kita pun jaga SOP. Bila kita dah set appointment, kita akan kasih jadual lah bila slot yang sesuai untuk datang. Kalau yang di luar Lembah Kelang, boleh kita akan berikan surat. Kita ada klien daripada Terengganu, klien daripada Teluk Intan, klien daripada Melaka yang datang masa PKP ni dengan surat boleh dibenarkan. Okey, jadi maksudnya untuk diagnose anak tu dia tak boleh lah nak diagnose menggunakan Google semata-mata. Kena buat secara hands on bersama dengan pakar. Sebab kebanyakannya parents kadang-kadang tu nampak simptom-simptom tu dia Google je. Lepas tu terus diagnose sendiri. Terus diagnose sendiri. So apa-apa pun pastikan anda tu pergi berjumpa dengan pakar untuk diagnose anak tu secara dengan lebih tepat. Wow. Okay. Okay. So dah 1 jam lebih sebenarnya. Siaran ni okey. Dah tak sedap. Sebab saya ni jadi sangat macam boleh dikatakan taksub mendengar. Kita pun penonton. Kita pun adalah penonton di sini. Terima kasih banyak-banyak doktor sebab sudi menerima jemputan dan juga berkongsi bersama dengan kami dan penonton di sini. Satu saya punya business takeaway hari ni yang doktor share tadi, resepi untuk anak depres. Untuk anak depres. Pukul anak tu. Bagi 2 bulan je. Terima kasih 2 bulan. Ya. Selamatlah. Pak lebih. Jadi. Nak sembuhnya 4-5 tahun Dengar tu nak masak ni sekejap je. Nak menghabiskannya tu lambat. Itulah dianya. Itu pun ada berbaki. Saya ada tiba-tiba ada satu soalan lah. Maksudnya contohnya macam okey lah, anak ni dah didiagnosis sebagai depression contoh So berapa lama tu tempoh untuk membetulkan balik keadaan? Adakah possible untuk anak tu reverse balik, jadi normal balik atau dia akan carry depression tu sampai besar ke macam mana? Okay, sebab itu depression ni ada satu level yang ketiga. Kalau saya ikutkan stress, anxiety, depression. So depression ni stress, dia punya level yang ketiga. Which is dalam depression ni pun ada 11 jenis depression yang berbeza. Wow. Banyak tu. Dan dalam pada tu ada layer pula. Ada mild, moderate, severe. Ada yang terpaksa makan ubat juga. Kalau dah melampau Okey, sebenarnya sekali dah depressed, susah Susah sebenarnya nak bangkit. Kalau orang tu sendiri yang mengalami depression tu, tak betul-betul kuat semangat, tidak menukar mindsetnya. Tidak tukar mindsetnya kepada yang lebih positif, susah dia nak bangkit sebenarnya. Kadang-kadang saya ada yang 4 tahun pun masih lagi on off. I see. On off. Dia dah okey, certain time lepas tu datang balik. Tiba-tiba bila masuk bekerja dapat bos yang lain, datang balik depressed tu. Sampai dewasa tau. Ataupun yang budak-budak kecil, kalau kanak-kanak kecil dia okey, lepas tu dia datang balik bila nak exam, nak alami balik keadaan depression tu. Macam-macam, dia sangat-sangat subjektif lah. Okay, doktor punya klinik ni nama dia Child Psychology Clinic. Tapi macam mana kalau ibu bapa tu datang, Dr. Aisyah, anak saya tak ada kemurungan, saya yang ada kemurungan. Yes. Okay.
Yes, okay. Kepakaran saya adalah dalam child, saya buat assessment. Jadi assessment adalah sesuai untuk child dan dewasa lah ya. Saya juga ada klien dewasa, ada satu center di PJ tu yang saya selalu pergi bertemu dengan klien dewasa yang mana masalah anxiety dan depression dan psikosis. Sebab basic anxiety, depression dan psikosis ni sama je kanak-kanak dengan dewasa. Cuma dia punya kata apa, sejarahnya tu lah yang berbeza. Cara treatment tu kita tengok kesesuaian. Wow, Ya. okey. Wow. Sangat sangat membantu. Betul. Betul. Kita punya session hari ni. Ya. Dan thank you Dr. Aisyah for sharing banyak sangat benda Okay. hari ni, dan saya yakin lepas ni penonton kita yang mana yang masa first session hari tu tak tahu nak buat apa ni, Tak tahu nak apa sekarang mungkin diorang hari dah ni lebih jelas. dah lebih jelas. Dan kalau perlukan pertolongan pakar, mungkin mereka dah tahu dah nak pergi Mereka kat dah tahu mana. nak pergi mana. Boleh terus contact Child Psychology Clinic Yeah. Dr. Aisyah sendiri. Yes, betul. Set appointment dan insyaAllah PKP tak jadi penghalang sebab doktor sendiri cakap boleh keluarkan surat kalau nak pergi buat rawatan dan sebagainya. Ya? Ya. Ya. Betul saya pun nak ucapkan terima kasih lah kepada parenting pedas. Memang pedas betul saya rasa ni. Hari ni dia tak Walaupun tak ada makanan terasa pedas. Kalau macam tu doktor kena datang setiap minggu lah doktor. Setiap minggu lah kalau macam tu doktor. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Okay. Thank you so much doktor terima kasih. sudi bersama kami hari ni. Kami pun doakan supaya Child Psychology Clinic ni dapat bantu, dapat memberi manfaat kepada ramai orang yang saya rasa ramai orang perlukan Sangat ramai. psikologi ni Sangat sekarang. ramai. Sangat Kita ramai. respon yang Ashraf kita one of dapat them. respon yang kita dapat di Instagram sendiri pun Betul, doktor, betul, kami betul. tak terbaca. Punya Betul. ramainya orang yang menghadapi Salah satu. Dan kami sendiri pun walaupun rasa macam okey lah, macam kita tak ada masalah mental. Tak ada. But kadang-kadang kita sendiri pun ada masa-masa kita stress, kita down. Ya, Dan betul. Doktor punya sesi hari ni sangat membantu. membuka mata. Ya, membuka mata. Ya. Nah, mudah-mudahan ya. Bagus juga parenting pedas pun bagus. You bawa benda-benda macam ni kan, kasih peluang kepada orang melihat perkongsian macam ni. Very good terima kasih banyak Encik Ashraf dengan Cik Rajiah ya. Thank you. Thank you so much doktor. So, saya Ashraf. Saya Ali Raja. Thank you for watching Parenting Pedas. Terima kasih doktor. See you again next time. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.